Lok Sin JR, Setiausaha Luar Filipina atau juga Menteri Luar Pino, dalam postingnya di Twitter semacam begitu bangga dengan pencerobohan oleh 200 orang anggota Royal Sulu Force atau RSF di Tanduo, Sabah, sehingga 150 km persegi di sekeliling lokasi pencerobohan pada tahun 2013. Kenyataan bahawa Manila tidak pernah menggugurkan tuntutannya ke atas Sabah pernah juga disuarakan oleh Duta Filipina ke Malaysia, Charles George, pada Februari 2019. Secara logiknya, untuk menggerakkan seramai 200 anggota merentasi sempadan bukan satu kerja mudah. Hanya dengan pasukan keselamatan Filipina sendiri yang pejamkan mata dan pekakkan telinga sahaja menyebabkan sempadan negaranya boleh dipolosi. Adalah sangat mustahil Perisik Keselamatan Negara Filipina tidak mampu menghidu pergerakan 200 anggota bersenjata RSF yang mampu bertapak di Tanduo, Sabah. Memang Teddy berbangga dan menganggap pencerobohan Royal Sulu Force atau RSF ini di kampung Tanduo itu sebagai suatu kejayaan. Manakala kita di pihak Malaysia menerima kematian anggota keselamatan negara dalam insiden berdarah itu benar-benar menitiskan basah tanah tumpah darah Malaysia. Teddy Lok Sin JR yang tidak berselindung menyokong peristiwa berdarah Tanduo. Beliau sebenarnya bukan calang-calang individu, merupakan diplomat yang memiliki kedudukan tinggi dalam kerajaan Filipina pada hari ini. Ini jelas memberi isyarat Filipina tidak pernah memadamkan hasratnya menyatakan Sabah bukan sebahagian dari Malaysia. Datuk Seri Hisamuddin Tun Hussein juga tanpa berselindung terus membidas kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Luar Filipina dengan mengatakan kenyataan itu sangat tidak bertanggungjawab serta boleh mencecaskan hubungan dua hala di antara kedua-dua negara. Mari kita lihat sejarah negeri Sabah. Kesultanan Brunei memerintah Borneo Utara dari hujung Sarawak hingga ke hujung Sabah. Selepas Perang Saudara Brunei pada tahun 1660 sehingga 1673, Sultan Muhyiddin menghadiahkan sebahagian timur Sabah kepada Kesultanan Sulu yang membantu beliau mengalahkan saudaranya Sultan Abdul Hakul Mubin. Di sinilah rentetan pertama Sultan Sulu memiliki Timur Sabah dan menjadi asas pertama diklaim oleh Filipina. Padahal asalnya Timur Sabah itu sepenuhnya milik Kesultanan Brunei. Pada tahun 1877 datang pedagang bernama Overbeck berjaya memujuk Sultan Brunei memberi hak kawasan barat Sabah kepadanya. Selepas itu Overbeck pergi pula ke Sulu, berjaya juga memujuk Sultan Jamalul Azam untuk menyerahkan pula Timur Sabah kepadanya. Ini termaktub dalam perjanjian yang bertarikh 22 Januari 1878. Sebenarnya di Eropah sendiri pada pertengahan 1700 mula berlaku perubahan ekonomi yang sangat mendadak
revolusi industri besi, pengenalan enjin steam, industri tekstil, dan yang paling menarik adalah perkembangan industri perbankan yang menyokong kepada perubahan ekonomi yang berlaku pada masa itu. Pinjaman-pinjaman diberi kepada pedagang, dari pembelian kapal hingga ke usaha membawa balik barang mentah dari seluruh dunia ke negara Eropah. Selepas kembali semula ke Eropah dengan membawa keuntungan perniagaan dan sekaligus mampu membayar balik setiap pinjaman dari bank-bank pada masa itu. Overbeck yang berasal dari Jerman sanggup joint venture dengan Alfred dan Edward Dance dari Britain selepas selesai mendapat Sabah Barat dan Sabah di sebelah timur. Overbeck bersama Dan Brothers memulakan gabungan yang dikenali sebagai North Borneo, iaitu negeri Sabah yang kita kenali pada hari ini. Dan Brothers kemudian menubuhkan North Borneo Company, akhirnya mentadbir negeri Sabah sehingga tahun 1946, yang kemudiannya North Borneo itu diserahkan kepada Ratu Elizabeth, kemudian dijadikan tanah jajahan Britain. Begitulah satu sejarah panjang tentang Sabah dari tahun 1660 hingga ke 1963. Akhirnya North Borneo diberi kemerdekaan pada tahun 1963 dan digabungkan dalam Persekutuan Malaysia dengan nama Sabah yang kita kenali pada hari ini. Dari permulaan kemerdekaan Sabah, Filipina tidak pernah jemu membantah asas bantahan kepada perjanjian 1878, iaitu perjanjian di antara Overbeck dan Sultan Sulu, iaitu Sultan Jamalul Azam. Sebenarnya, Overbeck bersama Dance Brothers sudah membayar 5,000 peso setiap tahun. Kemudiannya pada tahun 1903 telah dinaikkan kepada 5,300 peso untuk setiap tahun kepada Sultan Sulu. Akhirnya North Borneo Company berhenti membayar mulai dari tahun 1936 selepas pupusnya Kesultanan Sulu dengan kemangkatan Sultan Jamalul Kiram II. Tapi Filipina tetap menganggap perjanjian itu masih sah, sebabnya waris Kesultanan Sulu masih ada di Sulu. Walau bagaimanapun, Britain menganggap tuntutan Filipina ini tidak sah. Sebabnya, perjanjian 1878, Britain memahami perkataan seperti sampai selama-lamanya atau selagi ada bulan dan bintang itu sebagai permanent lease. Manakala 5,300 peso itu bagi Britain itu merupakan pampasan, sebagaimana pampasan yang Britain bayar kepada Sultan Johor untuk dapatkan Singapura. Cuma waris Sultan Sulu dan kerajaan Filipina masih menganggap ianya sebagai bayaran pajakan. Isu pemahaman atau sengaja tidak faham perbezaan pampasan dan pajakan inilah yang membezakan pendapat antara Filipina dan Britain. Pajakan menurut pemahaman Britain ada had dan tempohnya, macam China pajakkan Hong Kong selama 99 tahun sehingga
Britain memulangkan Hong Kong kepada China pada tahun 1997. Berdasarkan prinsip ini, Sabah yang merangkumi Sabah Timur itu sah sebagai sebahagian Malaysia menerusi proses pungutan suara Suruhanjaya Corp Board, di mana ketika itu rakyat Sabah bersetuju untuk memilih bersama Malaysia. Jadi, pada hari ini, asas untuk Filipina menuntut Sabah sangat tidak kuat. Pertama, tidak melibatkan keseluruhan Sabah, hanya sebelah timur Sabah sahaja. Kedua, perjanjian 1878 kalau dibawa ke Mahkamah Timbang Tara, ianya bersifat penyerahan dan bukan pajakan. Ketiga, rakyat Sabah sudah menjalani hak self-determination dengan memilih untuk bersama Malaysia. Keempat, seluruh kawasan Sabah dibangun dan dimajukan oleh Malaysia. Tidak ada bukti pembangunan yang pernah dilaksanakan oleh Filipina sejak dari dulu lagi. Jadi, kes tuntutan ini boleh ditutup. Namun, sebelum ditutup, kerajaan Malaysia perlu menilai gerakan-gerakan yang dilaksanakan dalam politik Malaysia pada hari ini kepada pendatang Filipina. Tujuan kemasukan warga Filipina ke Sabah. Ramai sekali rakyat Filipina telah berhijrah ke Sabah, kononnya untuk melarikan diri daripada konflik bersenjata antara tentera kerajaan dan gerila di selatan Filipina. Sehingga hari ini, lebih 800,000 orang berketurunan Filipina masih tinggal di Sabah, yang jumlah penduduknya sekitar 3.5 juta sahaja. Ini kerana pada tahun 2020 ini, Teddy Locsin Jr. yang merupakan setiausaha luar Filipina masih lagi meletakkan Sabah bukan milik Malaysia. Sekian untuk kali ini.